Ada dengar ura-ura yang mengatakan Poco tahun ni banyakkan smartphone mereka panas. Betul ke tidak? Tapi tak apa, iaitu saya akan ulas kejap lagi. Yang penting sekarang ini apa yang ada depan mata anda dekat tangan saya ni, iaitu Poco X8 Pro, Poco X8 Pro. Saya hampir terlupa yang mana Poco X7 sebelum ni macam lain, tapi masuk Poco X8 Pro ni dia jadi lain lah pula. Kalau dulu kita ada warna yang lebih kepada warna hitam juga kuning kan, warna Poco lah standard. Nak tengok kotak dia pun warna hitam kuning. Tapi kali ni yang saya pelik ni, warna yang nampak menyelah iaitu warna putih. Ini macam nak tengok warna putih yang menyelah ni yang saya suka ialah nak tengok dekat bahagian atas ni. Okey, dia ada warna merah sikit, nampak tak? Termasuk dengan button yang ada dekat sini. Saya tak pasti smartphone Poco sekarang adakah lebih memfokuskan tentang smartphone untuk gaming ataupun smartphone yang lebih pada lifestyle lah. Sebab dia tak nampak gaming sangat pun, tapi kekemasan ni saya suka lah. Kalau tengok dari segi skrin pun sekali ni mereka hadir dengan saiz 6.59 inci, lebih kompak dekat sini berbanding kalau tahun lepas Poco X7 Pro dia bersaiz 6.67 kan, standard lah dulu. Mungkin Poco nak sesuatu yang baru kan, nak kata phone ni lebih ringan tak juga sebenarnya, tapi phone ni makin kecil tu betul dan selesa dia pegang sebelah tangan. Desainnya memang lain terus lah, dulu warna kuning hitam, sekarang warna putih macam ni. Dia ada lagi lah warna-warna lain, tapi ini yang paling menyelah. Okey, compact tu satu hal, cumanya yang compact ni mungkin memakan diri lah, yang mana smartphone ni mungkin akan cepat panas. Itulah persepsi kita kan. Okey, ini pengalaman saya yang saya dah guna smartphone ni hampir 2 minggu. Okey, first kali penggunaan awal, sebaik saja anda buka kotak ni, guna je, saya boleh katakan memang rasa panas. Memang ada rasa panas tu, tak tipu. Rasa panas dekat bahagian atas ni memang cukup terasa, kemudian dekat bahagian belakang, bahagian bawah sini memang terasa panas. Tapi bila saya dah guna dalam masa seminggu awal tu, saya rasa macam makin lama makin tak rasa panas sangat. Saya tak pastilah kenapa. Mungkinlah disebabkan OS dia yang belajar dari segi penggunaan kita tu kan, dia akan hadap benda tu, dia akan proses dan dia akan cuba untuk sejukkan phone. Sebab awalnya saya buka phone dan saya main, memang saya rasa macam phone ni terlalu panas lah kan. Cuma sekarang dah makin sejuk bila saya main game pun. Jadi adakah disebabkan dia tak ada cooling system? Tak juga. Dekat sini dia ada dual layer ice dope dengan bersaiz 5300 kat bahagian belakang ni. Saiz yang sangat besar ni membuatkan bila anda main game tu, anda tak rasa macam frame drop secara tiba-tiba bila smartphone anda panas. Itu yang bagus lah. Cumanya disebabkan sekarang body dia ni ialah body aluminium. Jadi bila smartphone dengan body aluminium ni memang cepat mengeluarkan haba. Cuma dia punya kurang je kat sini lah, bila anda pegang tu memang terasa sangat panas dekat bahagian body dia. Itu kelemahan untuk aluminium. Jadi bila anda main game-game yang berspesifikasi tinggi ataupun bergrafik tinggi macam WoWa ke kan, Genshin Impact dengan grafik paling rata kanan, memang dia agak struggle sikit dari segi suhu tu. Bukan dari segi grafik sangat lah, sebab grafik ni kalau anda tanya saya, untuk prestasi ataupun untuk chipset dia, anda boleh gunakan sekadar medium saja. Kalau gunakan high tu dia agak susah sikit, sebab yalah smartphone ni pun harga dia bawah 2000 kan, janganlah expect dia sebagai flagship. Tapi overall dari segi grafik saya rasa memang cukup okey lah. Main Mobile Legends ke PUBG ke Genshin Impact, still untuk mid dia lagi bagus lah. Jangan gunakan grafik yang tinggi kalau anda tak nak terlalu panas smartphone anda. Tapi disebabkan bila saya dah guna lama-lama, saya dah main game banyak-banyak kan, saya tak rasa dia terlalu panas sangat. Bagi saya kemungkinan kalau anda beli pun, anda bagi masa 2 minggu dulu guna smartphone ni, anda rasa okey ataupun tidak kan. Itu yang saya rasa lah. Kalau anda rasa benda yang sama, apa kata anda komen kat bahagian bawah. Sebab lately saya tengok orang komen Poco ni cepat panas. Saya tak pastilah kenapa, sebab makan masa juga untuk jadikan dia okey. Jadi chipset dekat ni menggunakan Dimensity 8500 Ultra. Kalau sebelum ni dekat Poco X7 Pro tu digunakan MediaTek 8400 Ultra. Dia naik sikit lah, perubahan yang tak terlalu banyak sangat. Dan kali ni juga, kalau sebelum ni pakai UFS 4.0, kali ni mereka pakai UFS 4.1. Setakat harga RM2,000 ke bawah ni, saya rasa spesifikasi macam ni dah cukup mengagumkan lah. Dekat mana smartphone mana nak ada bawah RM2,000 macam ni kan, UFS 4.1 tu. Bateri dia kali ni pun upgrade, menambah 500 mAh lebih kurang macam tu,
yang mana dia ada 6500 mAh dengan penyasan yang anda boleh gunakan iaitu 100 watt. Saya tak pastilah kalau anda beli tak dapat 100 watt kan, tapi baguslah dengan harga bawah 2000 dapat 100 watt. Mana nak dapat bos. Kenapa saya kata Poco ni lebih macam ke lifestyle lah daripada gaming kan? Disebabkan oleh bahagian kamera. Bukan kecantikan kamera di mana ada warna merah ni, bukan, tapi dia punya tangkapan gambar dia. Spesifikasi kamera dia sebenarnya lebih kurang sama je macam X7 Pro sebelum ni. Cuma kalau anda tengok contoh-contoh tangkapan yang saya dah tangkap ni, terutamanya untuk tangkapan pada waktu malam, anda boleh lihat lah dia punya tangkapan tu dapat suaikan cahaya yang sangat baik kat sini kan. Noise dia memang boleh katakan hampir tak kelihatan kat sini. Tangkapan malam ni macam tangkapan sebuah smartphone dengan harga 3 ke 4 ribu. Good job Poco. Memang saya menantikan prestasi kamera macam ni bagi Poco. Macam mana pula segi recording ni stabil, tapi saya rasa maybe anda kena tengok sikit lah macam mana kualiti rakaman ni kan. Ok, untuk kamera utama dia dekat sini saya boleh katakan, anda tengok saya ambil, saya berjalan dia tak bergegar. Jadi maknanya dia ada sistem penstabilan. Dan anda boleh swipe antara 0.6, 1 dan juga 2 dekat sini. Ok, nampaknya not bad. Cuma kualiti dia lah, kalau sekarang ni tempat saya mendung kan, mungkin kualiti dia tak berapa sangat lah kan. Pendapat anda macam mana? Dan ini merupakan untuk rakaman kamera depan. Dia ada 20 megapiksel kamera depan ya. Dan kalau sambil saya berjalan, inilah rakaman dia lah. Agak stabil dekat sini, cuma ini kualiti warnanya saya tak apa suka kan. Warna dia macam gelap sikit lah kat sini. Mungkin kena matahari ke macam mana baru okey kan. Nampak anda pula. Sebelum saya terlupa, penggunaan bateri saya untuk Poco kali ni nampak gayanya lebih bagus berbanding dengan Poco yang saya gunakan sebelum ni. Nak katakan disebabkan dia baru buka pada kotak tu, tak juga. Tapi saya suspect disebabkan oleh OS yang latest dia pakai iaitu HyperOS 3.0. HyperOS 3.0 ni lebih jimat bateri tau berbanding dengan HyperOS 1, HyperOS 2. Memang saya dah katakan penggunaan bateri dia sangatlah teruk. Dia memang banyak drain bateri berbanding dengan HyperOS 3.0 ni. Kadang-kadang saya rasa sehari lebih pun boleh tahan, bergantunglah. Kalau main game banyak memang sehari je lah. Di samping tu juga untuk Poco X8 Pro ni, mereka menggunakan teknologi yang latest macam Bluetooth 6.0. Kemudian kita ada ketahanan IP69K, jadi terendam dalam air ke kan. Kalau panas-panas anda rasa nak eksperimen celup-celup dalam air, boleh test lah. Dan dekat bahagian depan ni mereka menggunakan Corning Gorilla Glass 7i sebabkan dia bukanlah jenis melengkung dekat sini. Dan bagi saya kekuatan ni agak bagus. Jadi kalau anda marah-marah dalam game dan tercampak smartphone anda, kebarangkalian dia untuk rosak tu masih lagi rendah. Overall saya boleh katakan untuk Poco X8 Pro kali ni dia memang dah ada semua benda dah untuk bawah harga RM2,000. Ditambah kalau anda tak suka warna putih macam ni, anda tak suka warna-warna lain, anda mungkin boleh dapatkan edisi Iron Man. Yang itu pun cantik juga kan, special edition. Dekat sini dah ada bateri yang besar 6500 mAh UFS 4.1 dekat sini. Saiz dia yang compact kan. Gaming ni yang sedap, walaupun grafik dia tak adalah terlalu tinggi, just grafik yang sederhana, tapi untuk range harga ni saya rasa itu dah cukup memuaskan. Nampak anda pula macam mana untuk Poco X8 Pro? Adakah anda rasa puas hati dah dengan spek dia, ataupun anda rasa macam bawah 2000 ada yang lebih better? Apa kata anda komen kat bahagian bawah, dan macam biasa lupa like, subscribe, juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.